Satu perkataan yang cukup popular ketika Perintah Kawalan Pergerakan ialah moratorium. Moratorium itu merupakan satu kemudahan yang mana diberikan untuk menangguhkan pembayaran pinjaman maupun dari segi pinjaman perumahan, kereta, kad kredit, loan dan sebagainya sehingga 6 bulan. Dan bulan ini adalah bulan terakhir. Bulan depan kita akan start bayar balik pinjaman-pinjaman tersebut. Tapi pun begitu, ada lagi satu inisiatif yang mana kalau golongan yang terjejas boleh memohon untuk menyambung kembali moratorium tersebut. Jadi, untuk kita berbicara mengenai moratorium ini secara khususnya, saya bersama dengan Puan Nirmala, iaitu Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan Agensi, Kaunseling dan juga Pengurusan Kredit AKPK. Dan hari ini kita nak berbincang sebenarnya tentang moratorium secara khususnya, dan selepas moratorium ini dihentikan pada bulan September akan disambung kepada golongan yang terjejas. Jadi Puan Nirmala, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi. Jadi Puan Nirmala, macam saya cakap tadi, moratorium pada awalnya akan berakhir pada bulan ini. Bulan depan kita dah kebanyakan masyarakat telah pun akan mula membayar kembali pinjaman mereka terhadap kepada bank dan juga institusi keuangan yang lain. Jadi penyambungan terhadap moratorium itu diberikan kelonggaran kepada golongan yang terjejas. Jadi menurut perspektif AKPK, siapa yang layak untuk memohon dan meneruskan moratorium ini? Okey, terutama kali terlebih dahulu saya nak tekankan pembayaran sebenarnya harus bermula bulan ni sebab ramai yang terima gaji awal. Kan sebab dia pembayaran dia untuk pinjaman bulan depan. So, selalunya kebanyakan syarikat dibayar gaji bulan depan tu dibayar awal kan. Dia bayar dalam 22, 23, 25 dalam minggu ni. So pembayaran bulan ni sebenarnya untuk perbelanjaan bulan depan. So jadi ada kalanya ramai yang di kalangan mereka due date tarikh akhir untuk bayar adalah dalam mungkin awal bulan Oktober, mungkin pertengahan bulan Oktober, tak semestinya selepas gaji. So jadi kalau mereka lambat bayar, mereka nak tunggu gaji bulan depan baru nak bayar, dan mungkin ini sudah menunjukkan dia dah terlambat bayar sebab due date dia. So jadi lebih baik bulan ni gajinya sebenarnya telah digunakan untuk membayar pinjaman-pinjaman ni, sekiranya macam yang dicakapkan tadi, yang terjejas. Okey, siapa yang terjejas? Patutnya daripada sekarang mereka dah tahu sama ada pendapatan dia cukup ke tak, terutama sekali bagi yang kehilangan pekerjaan di waktu COVID ni, di waktu PKP ni. Lepas tu yang ada pengurangan pendapatan, mungkin peratusan pendapatan mereka ada potongan. So yang ini memang clear cut lah. Bank pun dah kata, okey, bagi golongan yang terjejas ni boleh datang untuk memohon moratorium tambahan sehingga akhir tahun. Tetapi lepas tu ada juga golongan yang mungkin dia tak terjejas direct secara langsung. Contohnya suami isteri bekerja. Suami bekerja kerajaan, dia ambil semua pinjaman. Isteri dia bekerja swasta tapi dia tanggung perbelanjaan isi rumah. Suami bayar pinjaman, dia tanggung isi rumah So dari segi bila berlakunya isu COVID ni, dia yang terjejas pendapatan si isteri yang bekerja swasta, suami tak terjejas So sepatutnya dalam kategori tambahan moratorium ni, extended ni, dia tak termasuk sebab dia ada pekerjaan, dia tak terjejas. Tetapi kalau tengok dari segi isi rumah, memang terjejas lah sebab nak tanggung perbelanjaan isi rumah, pendapatan isteri terjejas. So macam mana ni? Ini dikira dari segi isi rumah. So dari segi ni yang kami sarankan kena selalu tengok dari segi isi rumah. Okey, sekarang cukup ke tak untuk perbelanjaan asas? Cukup tak untuk cover makanan, pakaian? Yang pentinglah yang asas, tempat tinggal dia semua tak cukup nak bayar. Tak cukup, then dia patut dah mungkin pergi berbincang dengan bank. Saya rasa ramai dah pergi dah sekarang untuk berbincang dengan institusi kewangan dan sebagainya. Sekiranya kita tak mendapat keputusan, tak ada feedback yang boleh membantu kita, datanglah ke AKPK. AKPK akan tolong membantu mereka untuk berunding lagi dengan institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang dia mampu bayar dan institusi kewangan pun setuju terima. So apa yang kita nak peminjam ni dia apa orang kata tenang dari segi dia dapat uruskan kewangan dia supaya dia dapat nak teruskan selepas ni
dia kena cari pendapatan lebih, dia kena cari pendapatan sampingan untuk teruskan hidup, betul. Tapi kalau minda tu tak tenang, asyik nak fikir macam mana nak bayar hutang ni semua, tu bila nak teruskan dia pun susahlah kan. Nak cari, nak konsentrate, nak tumpukan pada benda baru, ya, kena ada semangat. Tapi kalau tu tak ada, susah. Jadi selain daripada peminjam tersebut boleh berdiskusi secara terus dengan pihak bank, boleh juga terus kepada AKPK untuk menstruktur semula keuangan mereka. Ya, betul. Terutama sekali bagi mereka yang ada banyak pinjaman. Ya. Kadang-kadang dia nak dapatkan satu struktur yang sesuai dengan dia. Dengan semua bank, mungkin asing-asing tu mungkin susah sikit. Ya. Sebab kalau dia datang pada kami akan tengok secara keseluruhan. Kami tengok semua yang dia pinjam. Kami tengok dari segi perbelanjaan isi rumah dia. Dan kami akan bincangkan dia, okey, mungkin ini dapat dibuat dan ini boleh dibayar. Kami carilah satu penstrukturan yang mampu dengan dia. Sebab kami tak nak dia masuk buat penstrukturan 2 bulan lepas tu tak dapat bayar. Ya. Kami nak dia berterusan. Kami nak membantu dia memperbetulkan keadaan dia, ya. So bila dia datang ke AKPK, sekarang ni waktu lagi dikatakan PKPP, so jadi boleh buat melalui talian. So apa yang akan dilakukan, yang ingin mendapatkan perkhidmatan AKPK boleh masuk laman web AKPK, www.akpk.org.my. Kat situ ada borang dia boleh isi dan kaunselor kami akan menelefon dia. So sekarang ni melalui telefon dah kami boleh membantu dia. Ini kena ingat, ya, kalau dia isi dan kami akan telefon. Kami tidak membuat sebarang panggilan untuk mencari orang untuk masuk program, ya, macam secara rawak kami panggil, okey, ada masalah hutang yang boleh masuk, kami boleh bantu berbincang, tetapi ada bayaran. Sebab saya nak tekankan perkhidmatan AKPK untuk individu percuma. Adalah percuma. Itu perkara yang cukup penting anda perlu ambil tahu. Jadi kita kembali kepada moratorium tadi. Jadi apabila berlakunya moratorium ini akan ada wang lebihan. Jadi mungkin ada sesetengah golongan itu dia tak terjejas pendapatan waktu PKP. Jadi dalam masa yang sama juga moratorium juga diberikan kepada mereka. Jadi ada wang lebihan. Golongan yang terjejas memang kita faham. Kelebihan wang moratorium itu digunakan untuk tampung keperluan hidup dan sebagainya. Persoalannya, adakah salah kalau golongan yang sudah cukup pendapatan tapi diberi moratorium itu mempunyai wang lebihan itu digunakan untuk menampung kehendak hidup untuk gaya hidup yang lebih mewah? Itu sekiranya dia tidak ada tabungan yang secukupnya. Itu yang baik. Sebab dia kena fikir, moratorium ni bukan bermaksud saya tak membayar. Saya cuma tangguhkan bayaran. So, kemudiannya saya kena bayar juga. So, sekiranya saya tangguhkan bayaran ni untuk memenuhi kehendak, saya kena faham komitmen saya untuk pinjaman ni akan dilanjutkan lagi. So, lebih lamalah saya akan bayar. Ya? Dan ada pinjaman yang naik kos dia. Ya, so jadi dia kena faham yang itu. Dia bukan percutian, dia bukan pembayaran maksudnya saya tak bayar. So jadi bagi mereka memang saya setuju ramai yang sebab dia moratorium diberi secara automatik kan. So jadi maksudnya kalau saya nak membayar saya kena beritahu. So baik saya tak bayarlah. So ada yang memang tujuan dia dah rasa panik. Oh, rupanya situasi seperti ini boleh berlaku. Sebelum ni dia tak sesiapa pun kami pun tak jangka kan. So rasanya simpanan ni saya rasa sangat penting. Saya rasa cemas, saya tak ada simpanan. So ramai yang memilih untuk menggunakan peluang ni untuk menggunakan duit lebihan tu untuk menyimpan, ya. So dia nak menyimpan untuk waktu kecemasan, dia nak kukuhkan simpanan dia. So ada. So saya harap sebab kami ada buat tinjauan, ya, waktu polling, waktu PKP hari itu kami buat polling, kami tanya ambil moratorium nak buat apa. Ramai mengatakan dia nak buat simpanan. Dan selepas tu ramai juga katakan memang dia telah dapat buat simpanan dia dan dia rasa sekarang lebih secure, ya, lebih rasa ada security tu. Tapi kami harap dia kekalkan simpanan tu. Jangan bila keadaan dah bertambah baik sikit dia terus lupakan tentang tu. Sebab kita tidak tahu bila yang ini boleh berlaku semula dan sebagainya. Jadi simpanan tu dirasakan penting. Bila dah ada simpanan waktu kecemasan, dah ada simpanan yang kukuh, lepas tu berbelanjalah.
Ya, berbelanja untuk kehendak tak salah. Ya, tak salah sebab kita bukan nak cakap kalau nak makan kat luar, nak makan yang high standard sikit tak boleh langsung. Tak ada. Cuma pastikan kita tidak berhutang untuk dia, kita tak menambahkan hutang untuk dia, kita tak menambahkan kos untuk memenuhi gaya hidup kita. Yang itu penting. Jangan menambahkan kos untuk gaya hidup. Jadi AKPK ini adalah satu badan yang memberi kaunseling dan juga pendidikan terhadap penstrukturan keuangan semula. Jadi apabila kita bercakap tentang penstrukturan semula, ramai yang sebenarnya takut. Dia ada perasaan macam, aku kalau aku pergi AKPK ni mesti orang akan pandang dia ni mesti dah muflis ataupun memang dah tak ada apa-apa dah. Jadi adakah orang yang muflis boleh pergi ke AKPK ataupun orang yang biasa juga boleh pergi ke AKPK? Okey, sebenarnya kami yang dah muflis yang dah bankrupt, dia kena pergi ke Jabatan Insolvensi dah ya. Kami cuba membantu sebelum tu. Kita nak prevent, janganlah sampai muflis ya. Kita nak tolong cegah sebelum tu. Jadi apa yang kami tekankan, datang awal. Kalau sebulan, 2 bulan dah rasa tak boleh bayar, itu dah masalah dah sebenarnya. Dan jangan rasa apa ni, saya ada masalah kewangan ke? Tu yang AKPK cakap 4A ni, yang paling susah ialah akui yang saya ada masalah pertama tu. Jangan rasa malu, jangan rasa ni, sebab siapa yang tak ada masalah kewangan? Dalam semua orang ni pasti ada masa, ada situasi, kita semua pernah melalui ini, mengalami ni. Yang datang ke AKPK ni, saya boleh cakap dia ni lebih berjaya sebab dia mengambil tindakan untuk mengubah hidup dia. Saya rasa dia patut dipuji dan orang cakap dia mengambil tindakan. Itu yang membezakan dia dengan ramai yang kat luar yang tak mengakui pun. Yang asyik berbelanja, menambah hutang dan sebagainya, yang tidak sedar lagi. Saya dah sedar. Itu dah satu kejayaan. Itu first step dia. Dia dah sebenarnya menuju kejayaan sekiranya dia mengikut program tu dengan baiknya, membayar, mengambil nasihat, jumpa kaunselor, tanya dia ya. Sebab kami yang ada hutang je bukannya yang datang ke AKPK, yang ada nak tahu macam mana nak bajet duit dia, macam mana nak atur kewangan dia pun boleh minta khidmat nasihat, dan kaunselor kami akan nasihatilah dia. Okey, ni cara buat bajet yang betul, ni ikut, buat simpanan dulu, catat, buat tracking. Kami juga ada bagi pendidikan kewangan. Kami ada online learning portal, kami boleh belajar atas talian. So dia ada banyak program yang kami nak tawarkan supaya orang belajar dulu. Mungkin secara ringkas, apa nasihat Puan terhadap kepada semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia ini, supaya jangan sampai ada masalah yang berat terhadap keuangan baru nak pergi ke AKPK, walaupun ada masalah sikit pun terus call AKPK supaya kita dapat peace of mind. Ya, betul. Itu yang penting, peace of mind. Ketenangan minda tu sangat penting. Jadi kita cakap 4A lah. Akui ada masalah, tak apa, jangan risau. Tiada siapa yang tak ada masalah ya. Lepas tu analisa, A kedua, analisa situasi dia ya. A ketiga, ambil tindakan ya. So dah ambil tindakan, jumpa dengan bank ya. Ambil tindakan pun mesti berbincang dengan keluarga. Kalau dah berkeluarga, sebab kita tak boleh ambil keputusan kewangan sendiri ya. Lepas tu kalau semua ni dah anda rasa buntu, anda rasa susah, A keempat ialah AKPK. So datanglah ke AKPK. Kami sedia membantu, dan perkhidmatan kami juga percuma ya untuk individu. Kami juga ada buat kempen macam Do It for Baby untuk menggalakkan keluarga ni macam mana nak fikir, nak rancang kewangan untuk anak mereka, pendidikan terutamanya. So layarilah website kami www.akpk.org.my, ataupun nak belajar online pun secara percuma dekat power.akpk.org.my ya. So banyak yang kami nak berikan, dan program Do It for Baby ni kami ada pertandingan sebenarnya, dan ada inisiatif sebab kami nak galakkan simpanan. So kami bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional. So setiap tabungan akaun yang dia buka, dia habis belajar, dia buka akaun tu, Bank Simpanan akan bagi RM50 percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nirmala, Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan Agensi Kaunseling dan juga Pengurusan Kredit AKPK, memberi pencerahan bagaimana sebenarnya penstrukturan keuangan boleh dilakukan jika anda mempunyai masalah, dan juga apa kebaikan moratorium ini dan siapa yang sepatutnya boleh menyambung moratorium ini sehingga hujung tahun. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selepas ini kita